Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardhu Ain kita ini. Pada kali ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam Sirah Nabawi, iaitu membicarakan kitab Khulasah Nurul Yaqin. Pada kali yang dahulu kita dah cerita tentang sejarah Raja Habsyah memeluk agama Islam lah, kan? Kali ini kita akan sambung lagi, iaitu Nabi SAW keluar daripada Pemulauan. Pada video yang sebelum ni dan sebelum tu lagi, kita dah cerita bahawa orang Quraisy ni mereka memulau keluarga Rasulullah. Memulau ni maksudnya mereka tak jual barang pada keluarga Nabi. Keluarga Nabi ni payah nak dapat bekalan makanan dan sebagainya lagi lah, kan? Tak menjual barang. Orang Arab, orang Quraisy masa tu tidak menjual barang kepada keluarga Nabi lah. Tu depa pulau, depa boikot keluarga Nabi ni, kan? Bila keluarga Nabi nak pergi beli barang, depa tutup kedai, kan? Depa tak jual barang, kan? Jadi macam tu, sampai macam tu sekali kepada keluarga Rasulullah lah dia buat, kan? Okey. Pada tahun ke-10 dari kenabian, 5 orang pembesar Quraisy berpakat untuk membatalkan perjanjian pemulauan itu. Jadi pada tahun ke-10 daripada kenabian, tahun ke-10 Nabi menjadi Rasul, Quraisy ni berpakat untuk membatalkan mereka punya boikot kepada keluarga Nabi tadi, kan? Baginda dan kaum keluarganya keluar daripada pemulauan itu selepas menghadapi pelbagai kesusahan, tinggal di lereng bukit selama hampir 3 tahun. Lama daripada pulau Nabi ni, dekat 3 tahun, sehingga kan Nabi terpaksa pindah daripada rumah dia pergi ke lereng bukit, duduk dekat tepi-tepi bukit, kan? Sampai macam tu sekali, kan? Ketika dalam pemulauan itu, makanan tidak sampai kepada mereka melainkan secara senyap-senyap. Jadi waktu kena pulau dengan kaum Quraisy tadi, keluarga Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri tidak dapat makanan. Tak ada makanan, kan? Kecuali makanan yang dihantar oleh orang Islam kepada Rasulullah secara senyap-senyap, kan? Sahabat Nabi hantar kepada Nabi secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi, hantar makanan, kan? Sehingga kan, nak kata tak ada makanan tu, sehingga kan mereka terpaksa memakan daun-daun pokok. Sehingga kan Nabi dan juga keluarganya terpaksa makan daun daripada pokok-pokok, kan? Kita ni tak sampai tahap tu lah, tak sampai tahap tu, sehingga kena makan daun, tak sampai tahap tu, kan? Jadi kalau kita ingat balik, Nabi pun kena macam tu. Kalau kita macam mana, kan? Di pulau, kan? Sebab apa Nabi di pulau ni? Sebab Nabi menyebarkan agama Islam, sebab Nabi berdakwah, sebab Nabi cerita suruh mengesahkan Allah, Nabi cerita suruh taat pada Allah, dan Nabi cerita suruh taat pada Rasul. Itu je benda dia, kan? Itu pun kena pulau, kan? Jadi kita ni setakat mana kita pegang dengan agama Islam yang Nabi dah berjuang ni untuk kita ni, setakat mana kita pegang? Kita cek balik lah, kan? Kita audit balik diri kita, tengok setakat mana kita pegang dengan agama Islam ni, kan? Okey, baik. Sehingga terpaksa makan daun-daun kayu, kan? Tu sampai macam tu sekali lah. Kita boleh bayang lah macam mana kita puasa pun teruk lah, tapi kita buka puasa makan macam-macam, kan? Ni tak ada benda apa, boleh makan daun kayu saja, kan? Itu saja yang ada untuk makan, terpaksa makan daun kayu, kan? Ada riwayat yang lain cerita sehingga pecah bibir, kan? Sehingga pecah bibir sebab makan tu, kan? Baginda memberitahu sesungguhnya anak-anak yang telah memakan surat perjanjian itu. Surat perjanjian tu digantung dalam Kaabah. Kalau kita ikut dari tu, pemulauan tu ditulis satu surat perjanjian, ditulis satu kontrak lah kita kata, kan? Memulau keluarga Rasulullah SAW dan digantungkan dalam Kaabah. Digantung surat tu, diletakkan di dalam Kaabah, kan?
Jadi tahun ke-10 tu pembesar Quraisy nak batalkan. Sebab apa dia nak batalkan ni? Baginda memberitahu, Rasulullah SAW cakap, sesungguhnya anak-anak telah memakan surat perjanjian tu. Tu antara sebab perjanjian tu batal. Sebab Rasulullah kata anak-anak dah makan dah surat perjanjian tu. Surat perjanjian tu dah kena makan dengan anak-anak dah. Ketika Quraisy datang untuk mengoyak surat perjanjian itu, mereka mendapati apa yang diberitahu oleh baginda benar-benar terjadi. Nabi kata kat mereka, hampa tak payah pergi koyak lah surat tu, tak payah pergi buat apa lah kan. Sebab apa? Anak-anak telah memakan surat perjanjian tu tadi. Maka dengan surat tu, kontrak tu tadi rosak, maka terbatallah permulaan ke atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai macam tu sekali lah tu perjuangan Nabi ni, kita kena ingat ni, kena tahu kisah kesusahan Nabi yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis. Kemudian delegasi Najran. Ini tajuk yang lain cerita delegasi Najran. Itu pergi ke yang dihantar orang Najran datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kan. Delegasi daripada Najran datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Okey, baik. Pada tahun ke-10 juga kan, selepas daripada yang tadi lah, selepas daripada pemulawan kepada keluarga Nabi itu terbatal, satu delegasi orang Kristian Najran datang menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu kumpulan daripada orang Najran ni datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar berita tentang kerasulan baginda daripada kaum muslimin yang berhijrah ke Habsyah. Mereka ni mai sebab apa? Sebab mereka dengar berita tentang Rasulullah, cerita tentang Rasulullah daripada orang Islam yang berhijrah ke Habsyah kan. Berlaku hijrah ke Habsyah tu sebanyak 2 kali. Itu yang pertama sebanyak berapa orang, kemudian yang kedua sebanyak 13 orang kan. Kemudian yang kedua sebanyak 20 sebanyak 70 70 lebih lah kan. Yang pertama 20 lebih kan. Yang kedua 70 lebih lah. Berapa bilangan saya tak ingat, tapi ada lah, so kita ada bincang lah itu kan. Jadi dengar cerita daripada mereka ni, daripada orang Islam yang berhijrah ke sana tadi. Mereka yang datang itu berjumlah 20 orang lelaki. Jadi yang datang ni, delegasi daripada Najran ni seramai 20 orang lelaki. Semua lelaki lah yang datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambut depa ni dan membacakan kepada mereka beberapa ayat Al-Quran. Rasulullah sambut delegasi ni jadi, dan Rasulullah membaca beberapa ayat Al-Quran kepada mereka lah. Jadi bila Rasulullah baca Quran pada mereka ni, akhirnya kesemua mereka beriman dengannya. Yang 20 orang tadi, delegasi yang 20 orang tadi, semuanya beriman kepada Rasulullah SAW lah. Beriman lah, semua masuk Islam lah ceritanya kan. Semua beriman kepada Rasulullah, maksudnya mengaku lah Rasulullah tu sebagai Nabi kan. Okey. Orang Arab tahu tak Najran ni mari? Tahu. Jadi lalu Abu Jahal mengutuk mereka atas keislaman itu. Jadi Abu Jahal ni pun katalah, kutuklah depa ni. Atas depa ni jadi Islam, jadi Abu Jahal pun kutuk depa ni. Kemudian orang delegasi daripada Najran ni pun berkata, bagimu apa yang kamu pilih dan bagi kami apa yang kami pilih. Kan? Tu depa jawab macam itulah dekat Abu Jahal, kata, hangpa pilih tak mau beriman, ikut hangpa lah kan. Kami pilih nak beriman, kami pilih Islam kan. Jadi ikut kami lah ni kan. Okey. Tu sebab dalam surah Al-Kafirun sebut lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku yang aku pilih lah kan. Tu benda yang kita kena pegang lah kan. Okey, kemudian habis itu cerita tentang delegasi Najran tadi. Nanti kita akan sambung pula cerita tentang kewafatan Khadijah. Rasulullah SAW berkahwin dengan Saudah dan juga Sayyidatina Aisyah. Jadi saya ingat sekadar ini dulu kelas kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum.